الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا ربي يسر ولا تعسر وأتمم بالخير أما بعد. Roh orang yang mati syahid diletakkan di dalam pembolok burung hijau di dalam syurga. Burung-burung ini terbang ke sungai di dalam syurga dan memakan buah-buahannya, kemudian tinggal di lampu-lampu di tepi atas. Dalam hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhu dijelaskan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma usiba ikhwanukum bi uhudin ja'alallahu arwahum fi jawfi tayrin khudrin turidu anha wal jannah ta'kulu min thimariha wa ta'wi ila qanadila min dhahabin mu'allaqah في ظل العرش فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم قالوا من يبلغ إخواننا عنا أن أحياء في الجنة نرزقوا لئلا يذهلوا في الجهاد ولا ينكلوا عند الحرب فقال الله سبحانه أنا أبلغهم عنكم قال فأنزل الله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله ما أصيب إخوانكم بأحد. Kita masih lagi membahaskan tentang kedudukan roh, yang mana di dalam perbahasan dulu mukadimah di dalam bab ini, walaupun banyak uraian tafsiran tentang kedudukan roh ini, tapi hakikatnya Allah Subhanahu wa taala sahaja yang mengetahuinya. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala sendiri menyebut wa yas'alunaka 'anir ruh qul ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Wahai Muhammad, mereka akan bertanya kepada kamu tentang kedudukan roh. Katakanlah roh itu adalah merupakan urusan Tuhanmu. Tidaklah diberi ilmu kepada kamu melainkan sedikit sangat. Dalam ilmu, dalam bab apa pun, dalam ilmu bidang apa pun Allah Ta'ala bagi ilmu kepada kita sikit je. Apatah lagi melibatkan maklumat tentang perkara-perkara yang gaib, lagi sedikit. Sekadar apa yang diberitahu oleh Allah Ta'ala. Sebab perkara yang gaib ini adalah suatu pengetahuan ataupun maklumat di sisi Allah. Jadi di dalam hadis ini disebut sesuatu yang menimpa saudara-saudara kamu di dalam peperangan Uhud. Maknanya saudara-saudara kamu, sahabat-sahabat kamu. Nabi beritahu sahabat yang masih hidup ni. Nabi beritahu kepada para sahabat yang masih hidup tentang sahabat mereka yang telah terbunuh, terkorban, syahid di dalam peperangan Uhud. Telah menjadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ja'alallahu arwahahum, telah menjadikan oleh Allah Taala akan roh-roh mereka fi jawfi tayri khudrin, mereka berada di dalam tembolok burung yang hijau. Tembolok ni apa? Kalau manusia tempat isi makanannya adalah perut. Kalau binatang seperti burung, kita kata burung ataupun ayam, itik, disimpan di mana? Tembolok dia. Burung ni dia ada tempat simpanan makanan dia, tembolok. Taridu anharul jannati, mereka pun datanglah kepada sungai-sungai di dalam syurga. Banyak sangat ayat Quran dan juga hadis-hadis Nabi menceritakan bahawa di dalam syurga ini banyak sungai. Sebab itu disebut tajri min tahtihal anhar, syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jadi roh yang mati syahid ini Allah Ta'ala jadikan dia masuk dalam tembolok burung hijau dan dia pergi ke sungai-sungai dalam syurga. Lepas tu ta'kul min samariha, jadi dia makanlah daripada buah-buahan syurga. Wa ta'wi ila qanadil, dan dia hinggaplah. Jadi roh duduk di dalam tembolok tu.
Burung tu hinggaplah di lampu-lampu min zahabin yang dibuat daripada emas, mu'allaqatin yang digantung, fi zillil arsy, di bawah naungan arsy. Itu disebut di dalam hadis ini, di bawah naungan arsy, di bawah arsy. Falamma wajadu tiba ma'kilihim, falamma wajadu tiba ma'kilihim, apabila mereka, roh orang yang mati syahid tadi, yang duduk dalam temuluk burung hijau tadi, mereka rasa kesedapan makanan-makanan syurga, wa masyrabihim, dan juga minuman-minuman syurga, wa maqilihim, dan juga tempat rehat mereka. Maknanya duduk selesa lah, makan minum lazat, tempat rehat pun selesa, maknanya seronok lah dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala bagi kepada mereka. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun, kan disebut dalam Quran kan, bahkan mereka hidup di sisi Tuhan mereka, maknanya hidup. Di sisi kita, kita kata mati, mereka diberi rezeki. Jadi itu ayat Quran disokong dengan hadis ini pula, bahawa memang makan minum yang lazat, duduk tempat yang selesa. Bila mereka rasa macam tu, seronoklah duduk dalam syurga ni, dengan suasana-suasana, keadaan-keadaan yang kita sebutkan tadi, makan minum sedap, tempat rehat yang selesa. Qalu man yuballighu ikhwanana anna, siapa nak bagi tahu kepada saudara-saudara kita tentang kita ni, saudara kita hak masih hidup, hak sedang berjuang tu, hak tak mati syahid lagi tu. Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang lain, wa minhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Sebahagiannya telah menunaikan janji kepada Allah, Allah Ta'ala rezekikan syahid. Sebahagiannya sedang menunggu-nunggu syahid, dan mereka tidak ubah janji mereka kepada Allah. Jadi hak tak mati lagi ni, siapa nak beritahu kat demo ni, hak duduk atas dunia ni, hak sedang berperang, sedang berjihad, berjuang menegakkan agama Allah Ta'ala, tentang nikmat yang kita perolehi di dalam kubur. Seronok sangat, supaya bagi semangat kepada orang yang masih hidup, yang tak mati lagi. Anna ahya'un fil jannah, sesungguhnya kita ni hidup dalam syurga. Kita ni bukan mati. Bila dah mati di sisi manusia, bila dah dikuburkan, kita ni hidup di dalam syurga yang penuh dengan kenikmatan. Nurzaku, kita ni diberi rezeki. Li'alla yazhadu fil jihad, supaya mereka tidak meninggalkan jihad. Jihad ni perik, lelah, letih, susah, sengsara, supaya semangat mereka tidak luntur di dalam perjuangan. Siapa nak beritahu ni? Kalau mereka tahu, mereka lebih bersemangat. Maknanya kalau sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita mengetahui tentang maklumat apa yang kita perolehi, mereka bertambah semangat. Siapa yang nak beritahu ni? Demo nak bincang sama-sama, demo lah di alam roh sana, di alam barzakh. Wala yankulu 'indal harb, mereka tidak berundur ketika berperang. Terus bersemangat dan tak berundur. Kalau tak tahu maklumat ni, takut mereka rasa lemah semangat. Bagi suatu targhib, galakkan. Siapa nak beritahu ni tentang kelebihan dan juga fadilat jihad? Faqala Allah Subhanahu, maka telah berfirmanlah Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanah, maha suci Allah. Maha suci Allah daripada segala sifat kekurangan, kelemahan. Sifat lemah, koman tak ada bagi Allah. Tu subhanallah. Telah berfirman Allah Ta'ala yang maha suci. Suci ni maksudnya bersih daripada segala sifat kelemahan ataupun kekurangan. Ana uballighuhum, Allah Ta'ala kata aku beritahu. Aku beritahu, tak payah orang lain beritahu. Aku beritahu angkum tentang kamu. Qala, lalu Nabi SAW bersabda, fa anzalallah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun menurunkan ayat ini. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Janganlah sekali-kali kamu menyangka orang yang terbunuh pada jalan Allah Ta'ala itu mati, bahkan mereka hidup dan diberi rezeki di sisi Allah. Jadi itu dipanggil sababun nuzul. Sebab turunnya ayat ini rupanya ada cerita rupanya. Sahabat-sahabat daripada di dalam alam roh sana duk bersembang, berbincang, muzakarah sesama demo ni, siapa nak beritahu tentang
kelebihan fadilat yang kita perolehi dalam kubur. Lalu Allah Ta'ala turunkan ayat ini. Jadi bab yang kedua ini tentang bila melibatkan roh para nabi, ada keadaan suasana dia bila dia mati. Disebut dalam hadis juga. Roh orang beriman macam ni, roh orang kafir macam ni, roh orang syahid macam mana yang kita baca dalam hadis tadi. Maknanya kehidupan kita atas dunia ni, bagi kita sebagai orang beriman tidak terhenti dengan kematian. Dia ada lagi beberapa alam lagi, alam kubur yang disebut sebagai alam barzakh, alam akhirat. Orang duk kata tamatlah riwayat hidup dia. Riwayat hidup tu betul lah, seseorang yang telah meninggal dunia kan. Riwayat hidup dia matilah, tetapi perjalanan dia sampai kepada destinasi yang sangat jauh di akhirat itu belum habis lagi, tak terhenti setakat dengan kematian. Inilah suasana kedudukan roh orang-orang yang mati bila mereka dikebumikan di dalam kubur. Bagaimana kedudukan keadaan roh mereka bagi kedudukan orang yang memperolehi syahid. Okey, terus roh orang yang mati syahid juga tidak digunakan soal kubur sebagaimana yang dijelaskan sebelum ini. Semua orang mati kena tanya, tapi orang mati syahid Allah Ta'ala kecualikan. Bila tanya ni diikuti dengan azab, dengan siksaan kalau dia tak boleh jawab. Kalau orang beriman, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Allah Ta'ala yang malaikat kata bila dia dijawab, madza taqulu fi hadzal rajul, apa yang kamu nak katakan tentang lelaki ini yang orang sebut sebagai Nabi? Dia kata memang kami beriman dengannya, kami membenarkan, kami percaya dan kami beriman dengannya. Lalu malaikat kata nim au nam salihan, tidurlah sebagaimana tidur orang yang baik-baik. Maknanya dia lepas jawab. Kalau tak lepas jawab, maka akan diazab sehinggalah kiamat. Jadi roh orang yang mati syahid ini tidak akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini di antara kelebihan dan keistimewaan. Selain daripada nikmat-nikmat yang begitu banyak yang diperolehi di dalam kubur, roh mereka tidak ditanya. Okey, terus. Dalam hadis riwayat Rashid bin As'ad radhiyallahu anhu dijelaskan, anna rajulan qala ya Rasulullah, ma balul mu'minina yuftanuna fi quburihim illa syahid. Qala kata bibariqati suyufi ala ra'sihi fitnatan. Maksudnya, seseorang sahabat pernah bertanya Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, apakah halnya orang-orang beriman itu diuji di dalam kuburnya, melainkan orang yang mati syahid? Rasulullah SAW bersabda, cukuplah usulnya kilauan pedang di atas kepalanya sebagai ujian. Jadi pertanyaan itu merupakan suatu kesusahan, penderitaan kepada si mati, sebab belum tentu dia boleh jawab. Jadi tanya itu menyebabkan satu kesusahan, satu penderitaan, suatu musibah bagi mereka. Jadi bagaimana kedudukan orang yang mati syahid ini? Rasulullah SAW menjawab, tak perlu ditanya lagi, kerana mereka telah susah, mereka telah takut apabila mereka melihat kilauan pedang. Dia kata illa syai' qala kafa memadai bibariqatis suyufi, dengan kilauan pedang ala ra'sihi fitnatan, di atas kepala mereka suatu ujian, suatu fitnah. Mereka tengok kilauan pedang duk layang atas kepala tu sebelum kena atas tengkok. Maknanya sebelum mati tu bukan terus cantah-cantah ataupun panah tombak terus kena. Kadang-kadang tak kena lagi, beberapa kali baru kena. Sebab orang yang terlibat di dalam peperangan ni, mereka ada training dulu, ada latihan, ada tadrib. Bukan kata pergi-pergi terus kena. Jadi sebelum kena tu tengok kilauan pedang, nampak anak panah tu duk lalu atas kepala, lalu kat telinga tu. Jadi masa tu, saat macam tu, takut ke seronok tu? Suasana yang takut, yang menggerunkan, duk takut hari-hari ni. Setiap detik, setiap ketika terlibat saja dalam medan perang, masa tu mari takut. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang persiapan ini, turhibu nabihi aduwallahi wa aduwakum. Menakutkan. Perang tu memang takut. Siapa berani? Hak nak mati pun takut. Sebab Allah Ta'ala jadikan manusia, Allah Ta'ala jadikan hati yang ada dalam diri manusia. Hati itu tempat tumpahnya perasaan. Berani, seronok, takut, sedih, duduk dalam hati. Berani macam mana pun, dia akan rasa takut.
Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dalam ayat yang kita bacakan tadi, wa'idu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim. Tujuan buat latihan itu menakutkan. Belajar memanah, pedang, tombak, lembing dan sebagainya, nak menakutkan. Bila kita nak menakutkan orang, orang mempunyai kemahiran yang sama, kita pula jadi takut. Kita belajar tu untuk menakutkan pihak musuh kan. Orang belajar senjata dan sebagainya, orang duk training buat tadrib latihan tu nak menakutkan pihak musuh. Kalau pihak musuh mempunyai kemahiran yang sama, kita takut tak? Bukan nak pergi perang tu jadi kosong. Orang kafir ni pun latihan mereka pun lebih kuat lagi, lebih dahsyat lagi. Kita pun mari takut. Jadi Nabi kata, dengan kilauan mata pedang itu sudah menakutkan mereka, sudah menakutkan orang yang mati syahid sebelum mereka mati syahid. Gerun, pucat. Jadi tak perlulah tapi nak kena jawab kubur pula. Dalam kubur tak perlu dah. Dia mau duduk atas dunia pun dah teruk, dah sengsara. Padan lah. Jadi tengok Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hak dah susah atas dunia, hak dalam kubur ni diringankan, dieratkan, diringankan. Hak senang atas dunia tak pernah susah, hak dalam kubur dibimbangi akan jadi susah dalam kubur. Di akhirat pun dibimbangi akan jadi susah di akhirat, sebab atas dunia tak pernah susah kerana Allah, tak pernah susah kerana Islam, tak pernah susah kerana agama, tak pernah susah kerana ajaran Nabi, tak pernah susah. Kita dibimbangi, kita susah dalam kubur, susah di akhirat. Jadi golongan yang mati syahid ni pernah dah menderita sengsara susah di atas dunia, padan dah Allah Ta'ala. Nabi kata, Nabi kata padan. Jadi tak perlu ditanya lagi ketika mereka berada di dalam kubur. Okey, terus hubungan roh si mati dengan jasad di dalam kubur. Pada hakikat yang sebenarnya tidak ada sesiapa yang mengetahui tentang hakikat roh yang sebenar. Hanyalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala sahaja yang mengetahuinya. Manusia mengetahui tentang roh setakat yang diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sahaja. Setakat tu je. Lebih daripada tu kita tak tahu. Sebab Nabi pun tak hurai, sebab melibatkan perkara gaib. Okey, terus roh merupakan jisim rohani tinggi yang halus yang tidak dapat dilihat oleh mata kasar manusia. Ia mengalir dalam badan manusia tidak ubah seperti air mengalir dalam tubuh-tubuhan hijau atau minyak di dalam buah zaitun. Setelah selesai urusan soal atau fitnah kubur, seseorang akan mendapat keputusan tentang kedudukannya di dalam kubur, sama ada mendapat nikmat atau kesilakaan. Roh orang-orang yang beriman disimpan di tempat rahmat, manakala roh yang jahat disimpan di tempat azab, sehingga nanti bermasa Allah memerintahkan roh kembali kepada jasadnya. Sama ada roh itu disimpan di tempat orang-orang yang menjadi pilihan Allah atau dalam kalangan orang-orang yang jahat, ia tetap mempunyai hubungan secara langsung dengan jasadnya yang bersemadi di dalam kubur. Hubungan ini sama ada berbentuk nikmat ataupun berbentuk azab. Sabit dalam hadis yang sahih, orang yang mati mengetahui orang yang menjadi kuburnya. Antara hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhu yang menjelaskan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min rajulin yamurru bi qabri akhihi kana ya'rifuhu fid dunya, fa yusallimu alaihi illa raddallahu alaihi ruhahu hatta yarudda alaihi salam." Maksudnya yuradda alaihi salam. Tidak daripada seseorang lelaki. Mana-mana orang daripada lelaki. Bila sebut lelaki ni, kalau dalam hadis dia termasuk perempuan. Kalau sebut perempuan, lelaki tak masuk. Ma min rajulin. Ada riwayat menyebut ma min abdin. Mana-mana orang daripada kalangan hamba. Yamurru bi qabri akhih, dia melalui di kubur saudaranya. Dalam riwayat yang lain pula, akhihi bi qabri rajuli. Didatangkan dengan makrifah di situ. Maknanya rajuli di sini lelaki yang seagama dengan dia. Sebab innamal mu'minuna ikhwatun. Setiap orang yang beriman itu adalah bersaudara. Okey, ada riwayat disebut rajulin min abdin, ada riwayat akhihi maknanya ar-rajuli. Kana ya'rifuhu fid dunya. Yang mana orang lelaki yang melalui, seseorang yang melalui kubur saudara dia yang seagama dengan dia, yang dia kenal atas dunia. Biasalah orang yang kita kenal atas dunia, kadang-kadang kita pergi ziarah jiran tetangga, adik-beradik, saudara mara dan sebagainya. Yang kita kenal atas dunia, kita pergi ke kubur.
fayusallimu alaihi, maka seseorang lelaki ataupun hamba dia bagi salam kepada saudaranya. Hak duduk dalam kubur itu, illa raddallahu alaihi ruhahu, Allah Ta'ala mengembalikan balik ruh orang yang mati tu ke kubur dia, hatta yuradda alaihi salam, sehingga dia memberi salam. Maknanya dia jawab balik, dia kata atas orang bagi itu, sehinggalah yuradda, maknanya dibalas atasnya assalamu akan salam, dibalas atasnya, atas lelaki yang duduk atas kubur tadi, saudara dia yang bagi salam ataupun hamba yang bagi salam kepada si mati itu tadi. Maka dia jawab. Sebab tu kita tengok macam mana anehnya, hebatnya, kalau kita nak bedah siasat, nak teliti, tak faham macam mana kubur tu, roh dia tu datang balik ke kubur orang yang mati tu. Sedangkan bila kita mati, manusia mati diletakkan satu kumpulan yang dihimpunkan roh orang beriman di satu tempat, roh orang kafir di satu tempat. Macam mana Allah Ta'ala kembalikan balik? Itu semua maklumat yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu di dalam hadis-hadis yang lain pun memang kita diajar oleh Nabi SAW, bila pergi kubur kita baca Assalamualaikum ya ahlal diyar, ataupun Assalamualaikum ya ahlal kubur, min jami'il mu'minina wal mu'minat, wa inna insya'allahu bikum lahiqun. Kubur siapa-siapa pun kita pergi, sunat kita bagi salam, sama ada orang yang kita kenal ataupun kita tak kenal. Kalau tak kenal pun dia jawab balik, apatah lagi yang kita kenal dia di atas dunia, dia pun akan jawab balik sebagaimana keizinan yang datang daripada Allah Ta'ala untuk roh dia jawab salam orang yang bagi salam kepada dia. Cuma kita tak dengar lah, tapi mujurlah Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi tak dengar. Kalau kita dengar, dia jawab balik, memang tak pergi dah sekali itu. Jadi Allah Ta'ala tahu kita ni berani ke penakutnya. Sedangkan orang yang dah mati tu bukan boleh bangun balik. Kalau dia jawab pun dengar suara dia tak boleh hidup balik. Yang perlu kita takut kepada siapa? Orang yang hidup. Kita ni jadi terbalik. Dengan orang hidup kita tak takut. Orang yang hidup ini, dia boleh memperapa-apakan kita, melakukan jenayah, kejahatan, kezaliman kepada kita. Ada tak orang mati cedera dipukul oleh orang yang mati? Seseorang mati kerana dipukul oleh orang yang mati. Seseorang cedera dipukul oleh orang yang mati. Ada tak? Tak ada, tak pernah cerita daripada kejap kita lahir sehingga sekarang. Tapi orang pergi ke kubur, naik motor, naik basikal, mesti laju, dia pecut. Kenapa? Lalu ke orang, slow dia jalan. Lalu dekat kubur, mesti dia laju. Kenapa? Jadi terbalik tak? Jadi takut. Itulah perasaan manusia. Sedangkan orang mati bukan dia buat apa dah kepada orang yang hidup. Okey, terus. Perkara ini bukan satu perkara yang pelik dan ganjil, kerana hari ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengurniakan kemampuan kepada manusia di dalam dunia ini dengan alat-alat perhubungan cepat seperti wireless, pemancar radio dan TV yang dapat menghantar maklumat dengan cepat. Sehubungan dengan itu, perkara yang menghubungkan roh dengan jasad ini adalah sesuatu yang terlalu mudah bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sehubungan dengan itu adalah tidak benar tanggapan ahli falsafah dan orang-orang Nasrani yang menganggapkan nikmat syurga itu berlaku dari segi roh semata-mata dan terpisah sama sekali dengan jasad. Pendapat sebegini adalah jelas sekali kebatilannya bagi orang yang mengenal Allah dan beriman dengan Rasulnya, kerana hujah yang dikemukakan oleh ahli falsafah Nasrani itu hanyalah berpandukan akal semata-mata yang sudah tentu banyak mengalami kelemahan. Zahir Al-Quran menunjukkan roh dipegang di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan Allah kurniakan kepadanya nikmat atau azab menurut kehendaknya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi roh-roh manusia ni semua Allah Ta'ala pegang. Allah Ta'ala pegang, dia tahan. Hak dia nak bagi hidup, dia lepas balik. Hak dia nak bagi mati, dia tahan. Tak masuk balik ke jasad. Mana manusia tu mati lah. Sebagaimana ayat yang kita baca di bawah ni. Okey, terus. Allah yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Allah lah yang telah mewafatkan
sentiasa mewafatkan. Mewafatkan maknanya mematikan akan jiwa-jiwa manusia ataupun diri-diri manusia. Nafsun, nafsani, anfus. Jamak apa tu? Allah sentiasa mematikan jiwa-jiwa manusia ataupun diri-diri manusia. Haina mautiha, ketika dia mati, Allah Ta'ala yang matikan. Jadi kalau kita tengok tafsiran huraian para ulama tafsir, sebenarnya yang memati, yang tarik roh manusia ni siapa dia? Bukan malaikat maut lah. Malaikat maut kan. Tapi kenapa diidafatkan kepada diri Allah Ta'ala? Idafat li tasyrih, memuliakan, menunjukkan Allah Ta'ala tu hebat. Sedangkan dia wakil kepada malaikat maut, tarik nyawa manusia ni. Nampak? Maknanya ketika nak mati tu Allah Ta'ala tarik nyawa. Dan wallati lam tamut fi manabiha, nyawa orang yang mati sebelum dia tidur, Allah Ta'ala pegang. Dan nyawa orang yang tidur pun Allah Ta'ala pegang. Fayumsik allati qada 'alaiha, maka Allah Ta'ala memegang roh yang Allah Ta'ala tetap atasnya kematian, atasnya roh al-mauta, kematian. Maknanya atas orang yang mati tu tadi ketika tidur, Allah Ta'ala pegang nyawa dia. Hak mati di luar daripada tidur pun Allah Ta'ala pegang. Wa yursilul ukhra, maka kalau dia tak mati dalam tidur, ada hak mati Allah Ta'ala pegang, tak masuk balik jalan jasad dia. Dan ada yang tak mati dalam tidur, Allah Ta'ala lepas balik roh dia. Ada hak mati dalam tidur, Allah Ta'ala tahan. Pegang ni maknanya tahan nyawa dia, suruh malaikat maut tarik. Mati, dia mati dalam keadaan tidur. Ada juga orang yang mati dalam keadaan tidur kan. Tidur tu tidur dengan ayat tu ya. Gerak-gerak pagi besok mati, tak menyawa lagi. Banyak juga orang jadi macam tu. Sebab dalam Quran dah bagi gambaran, ada orang di kalangan manusia mati dalam tidur. Dia dia kena serangan jantung ke, sakit ni sakit ni, itu asbab dia panggil. Hakikatnya Allah Ta'ala nak mematikan dia dalam tidur. Ada pun orang yang tidur yang tak ditakdirkan, tak ditetapkan, tak ditentukan dia mati dalam tidur. Wa yursilul ukhra ila ajalin musamma, Allah Ta'ala lepas balik roh dia. Lepas yang lain, Allah Ta'ala lepaskan roh yang lain yang tak mati dalam tidur tadi, ila ajalin musamma, kepada suatu ajal. Ajal ni tempoh ataupun ketetapan, masa musamma yang telah ditetapkan. Okey, masa dia tidur tak mati malam ni, mungkin malam esok ataupun malam-malam berikutnya, ataupun dia mati bukan ketika tidur. Dia mati bukan ketika tidur. Maknanya sama ada ketika tidur ataupun selepas daripada tidur. Inna fi dzalika laayatin, sesungguhnya pada demikian itu adalah tanda-tanda. Ayat maknanya tanda, tanda-tanda kebesaran Allah, kekuasaan Allah. Boleh ambil nyawa orang dalam tidur, boleh ambil nyawa orang di luar tidur. Inna fi dia kata inna fi dzalika laayatin, sesungguhnya pada yang demikian itu adalah merupakan tanda-tanda kebesaran Allah, liqaumin yatafakkarun, bagi kaum, bagi orang, bagi manusia yang sentiasa berfikir. Allah Ta'ala sebut ni dalam bentuk fi'il mudhari', yatafakkaru, sentiasa berfikir. Kita orang Islam ni bukan sekali dua saja kena berfikir, sentiasa berfikir tentang kebesaran Allah, sentiasa fikir. Bila berfikir tu baru nampak Allah Ta'ala tu hebat, Allah Ta'ala tu berkuasa. Jadi kalau tak fikir tu secara kebetulan ya, kadang-kadang dengar cerita orang mati dalam tidur, biasa dah buat macam mana, itu dah takdir dia mati dalam tidur. Mati pula di luar daripada tidur, aksiden apa semua kan, serangan jantung, sakit dan sebagainya, buat macam mana, itu dah tetap dah kedudukan dia sampai masa dia mati, tak dapat apa. Kalau dia tak fikir, dia pegang, itu maknanya suatu takdir. Kita orang Islam bukan nak fikir tentang takdir, takdir itu sahaja, sebab-sebab berlakunya takdir. Takdir memang urusan Allah Ta'ala yang menentukan. Kedudukan nyawa manusia panjang pendek, bila mati, semua Allah Ta'ala tentukan. Tetapi bila kita fikir balik, tengah mati boleh Allah Ta'ala tarik nyawa seseorang. Luar dari tengah tidur Allah Ta'ala boleh tarik. Luar daripada tidur, di mana saja Allah Ta'ala boleh tarik. Bila sentiasa berfikir,
kita akan membawa kepada suatu persiapan. Sebab nak mati selalu kita sebut, tak semestinya syarat mati orang tua. Syarat mati tak semestinya dia sakit. Ada orang sihat pun mati. Dan yang ketiga, nak mati ini tak semesti syaratnya mesti sedang bersedia ataupun telah bersedia. Sedang bersedia macam mana? Duk pegang tasbih ya, zikir, contoh kan, baca Quran, sembahyang, selawat, sentiasa bersedia. Itu bukan syarat. Lepas tu baru dia mati. Tak, kadang-kadang tengah kita lalai, leka, lara, masa tu pun Allah Ta'ala boleh tarik nyawa. Sentiasa berfikir. Dia kata itu menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang sentiasa berfikir. Bila dia berfikir itu, dia akan sentiasa melakukan persiapan berhadapan sebelum berhadapan dengan kematian. Okey, terus. Dalam hadis yang sahih terdapat penjelasan yang menyatakan roh dikembalikan kepada jasadnya setelah dikebumikan untuk sesi soal jawab malaikat Munkar dan Nakir. Ia juga dikembalikan kepada jasadnya ketika mana jasad tersebut diberi salam oleh seseorang. Dalam hadis yang sahih juga sabit yang roh orang yang mati syahid berada di dalam burung hijau yang terbang semana sahaja yang dikehendaki di dalam syurga. Pertemuan sesama roh orang yang telah mati. Ini satu keadaan lagi, suatu bab lagi, suatu suasana lagi. Bila mati ni, sesama orang mati, roh tu boleh bertemu di antara satu sama lain, boleh bersembang di antara satu sama lain. Menjadi dahsyatnya kita dok nampak tentang keluasan maklumat ilmu atas dunia ni. Cukup hebat lah kita rasa. Macam-macam maklumat yang kita tak tahu. Terlalu banyak maklumat ataupun pengetahuan ilmu yang kita tak tahu atas dunia ni. Alam musyahadah ni banyak kita tak tahu. Apatah lagi di alam roh sana. Di antaranya suasana di dalam kubur ni, maknanya boleh bertemu roh orang mati ni di antara satu sama lain. Okey, terus. Ibnu Qayyum menjelaskan dalam karyanya Kitab Ruh. Roh ada dua jenis, iaitu pertama roh yang diazab dan kedua roh yang diberi nikmat. Roh orang yang diazab sibuk dengan azab yang dialaminya, sehingga tidak ada peluang untuk menziarahi dan menemui roh-roh orang Islam yang lain antara satu sama lain. Bagi roh yang diberi nikmat, ia berpeluang bertemu dan menziarahi antara satu sama lain. Seseorang itu akan dapat menemui orang yang rapat dengannya di dunia yang berada dalam keadaan baik juga. Roh Nabi Muhammad SAW adalah roh yang sangat hampir dengan Tuhannya. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Maksudnya, dan sesiapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka akan ditempatkan di syurga bersama-sama orang-orang yang telah dikurniakan nikmat oleh Allah kepada mereka, iaitu Nabi-Nabi dan orang-orang siddiqin dan orang-orang yang syahid serta orang-orang yang soleh. Dan amatlah eloknya mereka itu menjadi teman rakan kepada orang-orang yang taat. Sebahagian dan juga kebanyakan ulama tafsir menyebut ayat ini, wa may yuti'illah tu tadi, adalah merupakan tafsiran kepada ayat Quran siratal ladzina an'amta 'alaihim. Mula-mula kita doa kan dan sembahyang ihdinas siratal mustaqim, tunjuklah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus tu siapa? Jalan orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka. Jalan siapa tu? Orang golongan kumpulan manusia yang Allah Ta'ala bagi nikmat. Siapa dia? Ayat ni mentafsirkan ayat dalam surah Fatihah tu. Iaitu barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim, maka bermula mereka itu bersama dengan orang-orang yang telah mengurniakan nikmat oleh Allah Ta'ala kepada mereka daripada kalangan nabi-nabi. Atas sekali siddiqin, orang-orang yang mempercayai para nabi, syuhada, orang yang mati syahid, wassalihin, orang-orang yang soleh. Orang soleh ni kita rasa baik dah, hebat dah kan. Tapi kalau ikut susunan ayat yang terakhir sekali, kalau tak jadi orang soleh, teruklah maknanya kita ni. Nak jadi nabi tak boleh, dilantikkan sedikit pun susah, syuhada pun susah. Yang paling rendah sekali, jadi orang yang soleh. Kita kena baca pula ayat-ayat yang lain, bagaimana ciri-ciri orang-orang yang soleh dan juga solehah. Itulah sebaik-baik teman ataupun sahabat. Jadi maknanya
nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan dengan nikmat syurga itu tadi, sebelum memperolehi nikmat syurga, dalam kubur dah mereka perolehi nikmat, iaitu 4 golongan ni. Okey, terus. Berdasarkan riwayat Jarir daripada Mansur, daripada Abu Duha, daripada Masruq menjelaskan, para sahabat Nabi Muhammad SAW pernah berkata, tidak syai'gaya kami berenggang denganmu wahai Rasulullah di dunia. Apabila Tuhan wafat, Tuhan diangkat lebih tinggi daripada kami. Ketika itu kami tidak lagi dapat melihat Tuhan. Lalu Allah menurunkan firman-Nya yang disebutkan dalam ayat di atas. Berdasarkan Okey. Jadi di antara sebab
Rasulullah mempunyai kedudukan, maqam, martabat yang tinggi di sisi Allah Ta'ala. Sudah itu tak dapat jumpa. Suara tak ada, adik? Terpotong sekarang? Sekejap kan? Jadi turunnya ayat ini, sebab turunnya ayat ini, sahabat susah hati pergi ngadu Rasulullah dalam keadaan menangis, sedih. Rasulullah kata apa? Yalah, atas dunia pun kami tak sanggup berpisah dengan kamu. Berpisah pun kami sedih, sementara pun kami sedih. Apatah lagi di akhirat besok, sudah tentu kamu akan berpisah dengan kami. Sebab kedudukan kamu ni lebih tinggi, lebih mulia daripada kami. Rasulullah kata, turunnya ayat ini siapa yang taat kepada Allah dan Rasul. Jadi jelas siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, mereka bersama dengan para Nabi. Kalau kamu taat kepada Allah dan Rasul, bersama dengan aku. Nak susah hati apa? Tapi syaratnya kena taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Apa yang disuruh oleh Allah dan Rasul dipatuhi. Bersama dengan Nabi, Siddiqin, Syuhada, Wassalihin. Mereka itulah sebaik-baik teman. Jadi boleh jumpa dengan Rasulullah di akhirat besok. Boleh bersama dengan Rasulullah dalam syurga Firdaus, sebab bukan satu perkara yang mustahil. Dan Rasulullah pun ajar bila nak minta fas'alil firdausal a'la. Bila kamu nak minta kepada Allah Ta'ala, jangan minta syurga bawah sekali, minta paling tinggi. Bukan mustahil pun Allah Ta'ala nak bagi kamu bersama dengan para Nabi. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.